So hari ni kita akan belajar bab 9 laju dan pecutan. Dalam laju dan pecutan ni dia ada dua, 9.1 dan 9.2. 9.1 adalah laju, 9.2 adalah pecutan. Mio budak baik tak tipu je, Mio baiknya awak Mio. Okey, so hari ni disebabkan kita belajar sejam setengah, tapi ialah tadi ada masalah teknikal, sejam je lah kita belajar. Ada 3 perkara yang kita akan belajar hari ni. Yang pertama, mendefinisi maksud laju dengan menggunakan perkataan sendiri. Kita nak tahu macam mana, kita asyik sebut daripada kecil lagi, laju ni dia bawa motor, laju ni dia bawa kereta sampai accident macam tu kan. Tapi kamu tahu tak sebenarnya maksud laju ni apa? Tiba-tiba tanya, kau ni sebut-sebut laju, kau tahu tak maksud laju ni apa? Dalam kelas hari ni kita akan belajar apa maksud laju. Yang kedua, kita nak bezakan antara laju seragam dengan laju tak seragam berdasarkan jadual dan graf. Okey, kita sebenarnya laju ni bukan hanya laju semata-mata. Dalam matematik ni kita akan tahu sebenarnya lajunya ada beza. Ada laju seragam dengan ada laju yang tidak seragam. Okey, berdasarkan jadual dan graf. Ini kita belajar dalam kelas lepas kan. Jadual bentuk dia macam ni. Okey, dan grafnya ada paksi X dan paksi Y. So daripada graf, jadual dengan graf ni macam mana kita nak tentukan laju sesuatu tu. Okey, dan yang ketiga adalah kita nak buat pengiraan lah. Pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata. Termasuk penukaran unit. Dalam ni kita akan imbas kembali macam mana kita nak tukarkan unit. Unit apa? Unit jarak dengan masa. Nanti kita tengok. Okey, untuk pelajar yang baru masuk untuk kelas 2J dengan 2F, jangan segan untuk tanya kalau kamu tak faham. Okey, cakap je cikgu saya nak tanya. Okey. Jangan malu lah. Okey, so ini adalah keseluruhan. Dalam kelas cikgu, kalau kamu tahu kelas 2B, cikgu akan selalu suruh sebelum cikgu start mengajar, cikgu akan selalu suruh dia orang buat mind map. Nampak dulu keseluruhan apa yang kamu belajar. So kalau kamu nampak kat sini, cikgu tulis salin dalam buku nota. So cikgu rasa kamu untuk kelas 2J dengan 2F pun kamu boleh salin. Ini yang gambaran keseluruhan apa yang kamu belajar dalam bab 9. Iaitu tajuk dia laju dan pecutan. Okey, hari ni tengok 9.1 adalah laju, 9.2 adalah pecutan. Okey, jadi hari ni untuk kelas hari ni kamu akan belajar 9.1 iaitu laju saja. Kelas seterusnya kita akan belajar pecutan. Okey, tengok laju kamu akan tengok ada 2 formula. Yang pertama, laju sama dengan jarak bahagi masa. Yang kedua, laju purata jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Tak apa, nanti kita akan tengok. Jangan pening lagi. Okey, jadi ni salin dalam buku nota. Tapi cikgu tak tunggulah kamu salin kalau dalam kelas depan-depan cikgu akan tunggu. Tapi disebabkan kita PDPR, jadi cikgu tak tunggu tapi cikgu rekod kelas ni. Jadi nanti kamu tengok balik recording tu untuk lengkapkan. Okey, jadi tapi nota ni kamu tulis dalam 1 page. Jangan buat separuh-separuh sebab ni ibarat keseluruhan. Jadi untuk yang seterusnya kamu nak salin, buka muka surat sebelah. Jangan campur. Okey, clear arahan cikgu? Okey. Kalau laju bagi tahu. Okey. So kita masuk pada HP pertama. Ingat hari ni kita akan belajar 3 HP, 3 hasil pembelajaran. Yang pertama adalah apa? Mari kita masuk dulu. Mendefinisi maksud laju dengan menggunakan perkataan sendiri. Okey, tengok cikgu ada tulis lagi salin dalam buku nota. Kita nak tengok laju sebagai satu kadar. Kita nak tengok definisi laju ni. Laju adalah hasil bahagi jarak dengan masa. Tengok formula dia. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, nanti kalau kamu sambung belajar lagi tinggi, contohnya nanti kamu tempat kamu ambil bidang sains. Okey, dalam ada belajar fizik, kimia, bio. So dalam fizik ni nanti kamu tengok ni. Kamu akan jumpa lagi detail tentang laju ni. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey. So ini kamu kena ingatlah. Kena tahu laju melibatkan jarak bahagi dengan masa. Kenapa jarak dengan bahagi masa? Kamu bayangkan kamu duduk kat sini, kamu jalan 10 meter. Okey, kalau kamu jalan dengan 10 meter, kamu boleh kata tu. Contoh cikgu letak Husni. Husni duduk dekat point A. Husni berjalan sampai ke point B 20 meter. Boleh cakap tak Husni tu lajunya Husni jalan? Kita tak boleh cakap sebab dia hanya berjalan je. Tapi kita boleh cakap Husni tu lajunya dia berjalan bila melibatkan masa. Kenapa laju? Sekejap je, seminit dia berjalan 10 meter. Kita boleh cakap laju. Sebab tu laju melibatkan jarak. Husni berjalan sepanjang 10 meter dalam masa 1 minit. Dia melibatkan jarak dan masa. Okey, faham sampai situ?
Faham. Okey, bagus. Okey, dalam bab ini juga kamu tengok segitiga. Ini penting kamu tengok. Segitiga ni sangat membantu untuk kamu selesaikan sesuatu masalah. Okey, tengok segitiga. Bukan segitiga bermuda ya ataupun Freemason. Tak ada. Okey, ni segitiga biasa saja. J, L, M. Cikgu, kalau saya letak kedudukan lain-lain tak apa cikgu? Kalau saya letak L kat atas, M kat bawah ataupun M kat atas, tak boleh. Kedudukannya kena sama. JLM. Kamu buatlah akronim macam mana, kamu kreatif, jalan-jalan lelaki makan ke Julia, lalu macam-macam lah kamu boleh buat akronim. Tapi J kena ke atas, L kat kiri, M dekat kanan. Okey, kenapa boleh membantu ni? Kamu tengok. Kalau kamu soalan tu minta laju. Okey, jadi kamu pun boleh potong L ni. Potong L ni, tutup L, kamu nampak J ini ibaratnya bahagi. J bahagi M. Okey, contoh kalau pula soalan tu minta nak cari M. Okey, kamu pun tutuplah M. Ambil tangan tu, tutup M. Tutup M ni, jadi kamu nampak J bahagi dengan L. Ni bergarisan ni ibaratnya bahagi. J bahagi dengan L. Okey, last one kalau soalan tu minta nak J. Kalau J, kamu buat macam mana? Kamu tutup J ni. Tutup J ni, tengok L bila bersebelahan dia akan jadi darab. J sama dengan L darab M. Macam tu. So ini tiga ni sangat membantu. Again kamu tak nampak, nanti bila buat latihan akan clearly nampak bila kita apa guna segitiga ni. Okey, mari kita tengok dulu contoh pengiraan satu. Ni cikgu dah explain tadi ke kelas 2B. So kamu tengok, hitung laju seekor kuda yang berlari sejauh 500 meter dalam masa 20 saat. Dia nak apa? Dia nak laju. Okey, so laju adalah L. Okey, seekor kuda yang berlari sejauh 500 meter dalam masa 20 saat. Bila kamu dapat soalan matematik ni, waktu kamu belajar tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, masuk universiti ke mana-mana pun, jangan lupa untuk keluarkan maklumat. Selalu keluarkan maklumat. Sebab apa? Kita akan tertukar nanti. Okey, jadi kamu tengok dia bagi tahu maklumat adalah jarak. So tengok cikgu tulis kat sini jarak sama dengan berapa? 500 meter. Lepas tu dia bagi tahu masa. Masa berapa? 20 saat. So dia bagi tahu maklumat jarak dengan masa. Kita pun ambil lah formula. Dia minta apa? Tengok cikgu padam. Dia minta laju. Kamu pun padamlah L ni. Padam L ni. Bila kita padam L, kita akan dapat formula apa? J per M. So tulislah kat tepi ni. L sama dengan J per M. Okey, ada yang nak masuk. Okey, J per M. Jadi kamu pun masukkanlah dah ada jarak, ada masa, letaklah 500 meter per dengan masa adalah 20 saat. Sama dengan tekanlah kalkulator 25 meter per saat. Dalam ni kamu, dalam tajuk bab 9 ni kamu kena hati-hati dengan unit. Okey, sebab unit ni ada banyak. Kadang-kadang jarak ni kan ada meter, ada sentimeter, ada kilometer. Jadi kalau kamu tak letak sesuatu unit tu, dia akan tertukar. Dan kalau dalam exam, kamu pun tak pasti. Okey, ataupun senang cerita macam cikgu bagi tahu tadi, Husni berjalan. Dalam kehidupan real life pun kalau kamu tahu Husni berjalan 20. 20 apa? 20 lah. 20 apa? 20. Kita macam, 20 apa? 20 meter. Oh, 20 meter. Jadi unit tu penting. Bila melibatkan jarak, melibatkan masa. Kau tidur berapa lama tadi? 45. 45 apa? 45. 45 apa? 45 jam. Oh, tidur 45 jam. 45 minit. Tak faham? Jadi bila melibatkan jarak dengan masa, unit tu sangat penting. Jangan tinggal dia. Okey? Faham kat situ? Faham. Okey, cikgu takut cikgu laju. Jadi sebab tu cikgu tanya. Okey, terima kasih yang bagi feedback. Okey, masuk pula pada contoh pengiraan kedua. Benar? Faham. Okey, terima kasih. Okey, masuk pula pada contoh pengiraan 2. Tengok, hitung jarak yang dilalui oleh sebuah kereta dengan kelajuan 8 km. Yang ni dia bagi tahu L. L dia bagi tahu. Masa dia bagi tahu 45 minit. So M dia bagi tahu. Okey, tadi cikgu sempat explain kat kelas 2B, kawan-kawan kelas 2B, kita jadi dia nak cari J, hitung jarak. So J.
Okey, jadi segitiga bermuda ni, segitiga khas ni kamu tengok L, J sama dengan J, L dengan M. So dia nak cari J, kamu pun tutuplah J. Bila tutup J, jadi kita nak L darab M. So kamu tulislah jarak, ini formula dia. Jarak sama dengan L darab M. Macam biasa cikgu bagi tahu bila kamu dapat soalan, keluarkan maklumat. So laju sama dengan, tengok dia bagi tahu 80 km per jam. Masa pula 45 minit. Jadi kamu tengok dah ada masalah kat sini. Soalan maklumat dekat laju dia bagi tahu kilometer per jam. Tapi masa dia bagi tahu dalam minit. Maknanya kita kena tukar salah satunya. Kita nak tukar minit ke jam kepada minit. Senanglah kita tukar minit kepada jam. Sebab bila kita nak tukar ni dia ada melibatkan kilometer. Baik kita ambil yang bagi mudah. So 45 minit nak tukar kepada jam. Kamu ingat kat sini kan? Dulu minit. Cikgu. Sebenarnya cikgu tak ingat sangat yang ni. Tapi kamu kalau cikgu salah bagi tahu. Saat kepada minit kepada jam. Okey, saat kepada minit darab ke bahagi? Darab. Okey, terima kasih. So darab 60. Minit kepada jam darab 60. Jadi kalau yang terbalik jam kepada minit, jadi bahagi 60. Minit kepada saat bahagi 60. Betul ke? Betul. So minit kepada jam sama dengan darab dengan 60. Minit kepada jam darab 60. Patutlah Husni cakap darab tadi. Okey. Jadi kamu buatlah betul juga 60 minit kepada jam. 60 minit kepada jam. 45, tengok 45 darab 60. 2,700. Okey, cikgu cek balik. Takkan 2,700? Impossible. Okey, jadi cikgu tak boleh ajar pakai yang ini. Jadi kamu tengok sini, cikgu ajar ada yang baru. Okey, untuk pelajar kelas 2B dan kelas 2J, kamu tengok kat sini cikgu explain macam mana. Okey, tak boleh pakai yang belah sini, belah kiri ni. Okey, pakai cara cikgu. Cara cikgu pelajar universiti tapi tak apa, senang je kamu boleh buat. Tadi kelas 2B dah tengok tadi. Okey, kamu tengok kat sini 45 minit. Macam mana kita nak tukar minit kepada jam, kamu buat per ni. Okey, buat per ni dulu. Kita nak buang minit kan? Bila kita nak buang minit ni, macam mana kita nak buang? Kita kena letak kat sini kat bawah lah. Sebab kita nak cross. Kita nak cross minit ni. Kita nak potong minit ni, nak potong minit ni. Okey, bila minit dia punya nilai ke atas adalah jam. Kan minit dan jam. Kita nak tukar jam kan? So 1 jam berapa minit? 60 minit. 1 jam 60 minit. Boleh potong tak minit ni? Boleh. Macam mana kita potong kat sini, kita potong kat sini. Jadi cuba buat 45 darab 1 per 60. Berapa? Tekan kalkulator, kamu dapat berapa? Kosong point 45 darab dengan 1 per 60. Kamu akan dapat 0.75. So ini 0.75 berapa? Minit ke jam? Minit kita dah potong ni. Dah potong kat bawah. Tinggallah 0.75 jam. Pakai yang ini. Jangan pakai yang ini. Takut kamu tertukar nanti. So sekarang ni kita dah tengok laju dengan masa. Tak apa. Kalau kamu tak faham jangan, ya Allah tak faham lah aku ni. Ni kenapa tiba-tiba 1 per jam, 1 per 60 jam ni. Tak apa, cikgu tunjuk dulu. Jangan takut. Nanti kita akan buat latihan seterusnya. Okey, jangan block dah kamu punya pemikiran. Okey, bila kamu dah dapat 0.75 jam ni, kamu pun masukkan dalam formula. Jarak sama dengan, tengok formula L darab M. So L kita dah ada laju 80 km per jam. Tulis je lah balik 80 km per jam. Okey, darab dengan berapa minit ni? Masa dia adalah dalam bentuk jam kan? 0.75 jam. Okey.
So boleh potong tak jam ni? Boleh. Jam potong-potong sebab dia kiri dan atas, bawah dan atas kan. Boleh potong. So tinggallah 80 darab 0.75. Tadi Fawaz dah tolong tekan kalkulator, dapat 60. Unit ada apa lagi tinggal? Kilometer. So 60 kilometer. Betul tak jarak 60 kilometer? Betul lah dalam unit dia 60. Sebab tu kita kena tukar tadi 45 minit. Ibaratnya kalau kamu tak tukar 40 minit, dekat sini jadi 80 km darat dengan 45 minit. Jadi kita pula tak boleh tukar ni. Tak boleh nak potong jam ni dengan minit. Sebab tu kita kena tukar nilai jam dia. Okay. Tak apa, tengok dulu contoh dia. Okey, yang ketiga tengok kat sini. Hitung masa dalam jam diambil oleh sebuah motosikal dengan kelajuan 60 km. Dia dah bagi tahu maklumat yang pertama. Laju. So, kelajuan dia L sama dengan 60 km per jam. Okey, untuk bergerak sejauh 7 km. Jarak dia dah bagi tahu J sama dengan 72 km. Dia tanya masa M. Okey, boleh cari tak? Boleh. Macam mana? Kita tengoklah segitiga kita ni. Okey, potong M. So J, ini ada garis ni, J per L. Tulislah maklumat kat sini. Masa sama dengan J bahagi dengan L. So ada tak J? Ada. Masukkan 72. Jangan lupa unit. Kilometer. Bahagi dengan L kita 60 kilometer per dengan jam. Jangan lupa unit. So boleh potong, boleh tak? Cuba tekan kalkulator. 72 bahagi 60 berapa? 12. 1.2. 1.2. 1.2. Sayang 12 tu tengok cek balik ya. Terima kasih yang bagi tahu. Okey, jadi 1.2. Boleh potong, tengok dulu maklumat dia. Boleh potong kilometer bahagi kilometer, boleh potong. Tinggal apa? Jam. Bila jam ni bila dia naik atas dia akan jadi darab. So 1.2 jam. Cara macam ni je. Clear? Senang je. Okey, jangan takut. Mungkin kamu akan takut bila nak tukarkan unit, tapi tak apa, nanti buat latihan kita akan biasa. Okey, so masuklah pada HP yang kedua. HP kedua kita nak bezakan antara laju seragam dengan laju tak seragam berdasarkan jadual dengan graf dengan betul. Okey, kita nak tahu kan macam cikgu bagi tahu tadi, laju ni sebenarnya tak ada yang laju seragam, ada yang laju tak seragam. Jadi kena tengok nanti. Okey, mari kita tengok contoh dia. Guli A dengan guli B. Kalau kamu tengok guli A ni, tengok kosong, dia kosong, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Jadi maknanya dia punya jarak ni sama, 2, 2, 2, 2 antara satu sama lain tu. Tengok yang ni pula kosong, 2, 3 cm, 5 cm, 8 cm. Jadi jarak dia tak sama. Okey, jadi kita tengok bandingkan jarak yang dilalui oleh guli A dengan guli B dalam masa 4 saat. Bila kita tolak tu, jarak dia macam mana. Jadi ni graf, kita dah belajar minggu lepas macam mana, tapi tak termasuk pun, dia just nak show je, nak tunjuk je. Okey, tengok dia akan sama, tengok dia menaik sama. Tapi bila dekat guli B ni, disebabkan kedudukan dia tidak sama, tiba-tiba dia naik, masa dia sekejap, dia naik sikit, dia akan naik cepat. Guli A, tengok guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Maka guli A bergerak dengan laju seragam. Okey, tengok guli B pula. Guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza. Maka guli B bergerak dengan laju tak seragam. Oleh itu, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dengan selang masa yang sama. Yang B pula, oleh itu laju tak seragam ni ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dengan selang masa yang sama. Okey, mungkin kamu akan nampak pening apa benda macam ni kan, banyak sangat cakap ni. Okey, macam ni kamu bayangkan macam ni je. Okey, ada pertandingan berlari antara kan 4 kali 100. Untuk yang pertama adalah 2B. 2B, tim pertama 2B, tim kedua 2F, tim ketiga 2J, tim ketiga 2K. Okey, jadi untuk guli A ni dia macam laju yang seragam. Betul lah untuk 2B, 2F, 2J, 2K ni 100, 100, 100, 100. Kan kedudukan dia. So dia akan lari dia akan sama. Tapi untuk kalau kes yang laju tak seragam, kamu bayangkan macam 2B dia 100, 100, 100. Tapi 2F untuk yang pertama 100,
untuk yang kedua 200 meter, untuk yang ketiga 50 meter, untuk yang keempat 50 meter. Seragam tak? Tak seragam. Jadi mestilah tim 2B akan laju sebab dia akan betul-betul terutan. Berbanding 2F ni, kamu akan ni lagi laju, ni sekejap. Kalau kena yang berlari yang 200 meter tu yang fit tak apalah. Yang 200 meter tu yang jenis mengah-mengah, kalahlah kamu. Jadi faham? Kat situlah maksud dia laju seragam dengan laju tak seragam. Kedudukan jarak tu mainkan peranan. Okey? Faham tak kat situ? Faham. Okey. Faham. Okey. So itulah laju seragam dengan laju tak seragam. Cikgu bagi contoh situasi in real life lah kalau nak bagi kamu nampak. Okey, ini adalah konklusi dia untuk laju seragam dengan laju tak seragam. Laju seragam ni kadar perubahan jarak yang tetap. Macam cikgu explain tadi lah, kamu berlari 100 meter kan? 100 meter, 100 meter, 100 meter, 100 meter untuk setiap tim, untuk setiap ahli tu. Tapi kalau laju tak seragam ni perubahan jarak yang berbeza. Ada yang duduk dalam 100 meter, ada yang duduk dalam 200 meter, ada yang duduk 50 meter, ada yang duduk 50 meter. So laju dia memang confirm tak seragam. So jarak yang dilalui adalah sama dengan selang masa yang sama. Jarak yang untuk laju tak seragam, jarak yang dilalui adalah berbeza setiap selang masa yang sama. Masa tekan bunyi loceng tu sama tapi jarak berbeza. Okey, graf jarak dan masa adalah linear. Graf jarak masa adalah tidak linear. Yang ni lah. Kamu tengok bila semua berlari dengan kadar masa yang sama, jarak yang sama, jadi akan sama lah. Tapi kalau yang ni tiba-tiba tak sama, jarak jauh, ni jarak dekat, jadi dia punya masa tu jadi tak sama. Okey, so itu adalah berkaitan laju seragam dengan laju tak seragam. Laju seragam dengan tak seragam ni dia bukan penggunaan pun. Dia hanya nak bagi teori je, nak bagi tahu sebenarnya laju ni yang kamu tahu daripada kecil ni, sebenarnya ada juga laju seragam dengan laju tak seragam. Okey. So dah habis HP kedua. So kita masuk pada HP ketiga. Dah nak habis dah. Sekejap je. Okey, HP ketiga melibatkan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit pada latihan yang betul. So untuk HP 3 ni kita nak buat pengiraan lah yang melibatkan laju dengan laju purata dan termasuk pada penukaran unit. Tengok penukaran kat unit kat sini sangat penting. Okey, dalam bab 9 ni penukaran unit sangat penting. Unit apa? Unit jarak dengan unit masa. So berilah J cikgu ni pelik sikit. Okey, unit jarak dengan unit masa. Okey, tengok contoh pengiraan 4. Latihan. Sebuah lori bergerak dengan kelajuan 90 km per jam. Okey, tengok dia bagi tahu dah. Kita pun keluarkan maklumat. Macam cikgu bagi tahu setiap kali dapat soalan, keluarkan maklumat. So dia dah bagi tahu laju kita adalah 90 km per dengan jam. Okey, cari jarak dalam kilometer yang dilalui oleh lori itu dalam masa 75 minit. Okey, sebelum tu cikgu baru teringat dekat sini kamu yang tulis. Salin dalam buku nota. Okey, tak sempat salin tak apa. Nanti tengok video cikgu, pause dan salin. Okey, dekat sini cikgu tunjuk contoh. Okey, sambung balik. Jarak dalam kilometer yang dilalui oleh lori itu dalam masa 75 minit. Tengok dia bagi tahu masa kita adalah 75 minit. Perlu tukar tak unit masa? Perlu tukar tak unit masa? Boleh kot. Boleh. Okey, betul. Bukan boleh, perlu tukar. Sebab apa? Sebab tengok maklumat dekat laju ni dia bagi tahu kilometer per jam. Tapi masa dia bagi tahu dalam bentuk minit. Maknanya kita kena tukarlah 75 minit kepada jam. Macam mana kita nak tukar? Macam cikgu ajar tadi, tengok betul-betul 75 minit. 75 minit. Kita nak tukar pada jam. Okey, macam mana cikgu? Buat macam ni, darab per dengan dulu. Okey, kita nak buang minit. Jadi bila kita nak buang minit, nak letak atas ke nak letak bawah? Letak ke bawah sebab kita nak silang dia kan. Letak ke bawah maknanya jam ni kita nak. Jam kita letak ke atas. So 1 jam ada berapa minit? 60 minit. Macam tu. Jadi boleh potong tak minit? Boleh. Potong macam ni, potong macam ni. Jadi tekan saja kalkulator 75 darab 1/60 dapat berapa?
1.25. 1.25. Thank you Fawaz. 1.25. Berapa? Minit ke jam? Minit kita dah potong. Maknanya tinggal saja jam. Jadi 1.25 jam. Okey. So kita dah dapat L dengan M, dia tanya J. So masukkan saja dalam ni. Ni dah ada jawapan dia. A ni, tengok sini segitiga dia. Kita nak cari J. Potong J. Tutup J. L darab M. So buatlah J sama dengan L darab M. Termasukkan nilai L dia berapa? 90 km per jam. Jangan lupa unit. Darab dengan M kita adalah 1.25 jam. Boleh potong tak jam? Boleh. Potong. Jadi 90 darab 1.25 dapat berapa? 112.5. 112.5. 112.5. Okey, terima kasih Fawaz dan kawan seorang lagi. Okey, jadi berapa? Tinggal apa? Unit apa? Tinggallah unit kilometer. Jadi J kita, jarak kita adalah 112.5 kilometer. Okey, dapat kat situ? Ada yang tak faham? Jangan malu tau nak tanya. Okay, sebab cikgu dah cukup perlahan dah ni. Tapi kot-kot lah ada tak faham lagi, jangan malu nak tanya. Okay, cikgu sambung lagi sebab cikgu nak habiskan awal kelas ni. Nak bagi ruang untuk kamu siapkan tugasan. Macam biasalah cikgu akan bagi tugasan. Matematik ni kalau kamu duduk saja, dengar je cikgu buat, dengar je cikgu explain, kamu takkan faham. Fahamlah kat situ. Esok lusa terus lupa. Nak tak nak kamu kena buat. Okay? So kita masuk pada B. Masa dalam minit yang diambil oleh kereta itu untuk bergerak sejauh 20 km. Dia dah beritahu kat sini. Untuk B, 20 km adalah jarak. Dia tanya masa M. Okay, dekat sini dah bagi tahu L. So kita keluarkan dulu. L kita adalah 90 km per jam. Okay, jarak dia dah bagi tahu J adalah 12 km. Okay, dia nak cari masa. Okay, masa tapi dia nak dalam bentuk minit. Okay, kita take note dulu. Okay, jadi kita pun masukkan dalam formula, tengok segitiga dia, dia nak M. Jadi kita tutup M. So, J per dengan L. So, M sama dengan J per L. Masukkan dalam formula. J per L, J kita berapa? 12 km. Per dengan L kita 90 km per dengan jam. Okay. Okay, cuba tekan kalkulator. 12 bagi 90 berapa? 0.1333333. Okey, terima kasih. So 0.133. Okey, tak perlu gundakanlah sebab kan rendah lagi bawah daripada 5 kan. So 0.133. Cikgu tengok 0.133. Okey, 0.133 ini kita potong, boleh potong kilometer, tinggallah jam. Jam bila naik ke atas, so dia jadilah 0.133 jam. Okey, dah dapat tak? Dah dapat. M kita 0.133. Tapi dia nak dalam bentuk minit. Tukarkan. Macam mana? Macam cikgu ajar tadi. Okey. 0.133. Buat M kat sini. M sama dengan 0.33 jam. Okey, darab dengan kita buat per. Jangan lupa buat per. Okey, bila letak jam, maknanya jam kita nak potong jam kan? Letak jam kat bawah. J. Maknanya kita nak apa? Kita nak minit. Letak minit kat atas. Okey. So, 6, okay, jadi kita pun letak kat sini. 1 jam ada berapa minit? 60 minit. Okey. Boleh potong tak jam? Boleh. Terbalikkan saja. Tadi kan kat atas. Boleh. Potong jam, potong jam. Boleh dapat. Jadi 0.133 darab 60 per 1. Dapat berapa? 7.98. 7.98. So 7.98. Tinggal apa? Tinggal unit apa ni? Tinggallah unit minit sahaja. Masukkan minit sahaja kat sini. Jadi kalau kamu nak bundakan pun boleh. Jadi 7 kan? 7.9 jadilah 8 minit. Inilah jawapannya. Dapat? Cikgu, Dapat. Ya saya. kalau buat 7.9 saja boleh ke? Boleh, pun boleh.
Boleh saja. Nak bundarkan pun boleh. Sebab dalam minit ni masa ni, kau tidur tadi berapa lama? Saya tidur tadi 45 minit pun 5 saat. Tak kepelik kan? Jadi kita tengok pada situasi. Bila melibatkan minit, 45 saya tidur tadi 45 minit pun 9 saat. Amboi, siapa boleh kira berapa saat tu? Faham tak? Jadi kita tengok kan, bila ni 7.9 minit. Macam pelik je. Kita pun bundarkan 8 minit. So benda tu betul. Kalau kata 7.9 kilometer, itu tak apa. 7.9 kilometer. Kilometer jarak. Tengok pada situasi. Tapi kalau tak nak pening pun tak payah bundarkan pun tak apa. Boleh? Faham? Faham. Faham. Okay. Senang je kan? Okey, tengok contoh penukaran unit. Had laju kebangsaan. Hari ni kita tak kira pun, ini kita nak tahu je penukaran unit. Contoh penukaran unit had laju kebangsaan di Jalan Persekutuan ialah 90 km per jam. Nyatakan had laju kelajuan ini dalam unit. Kita nak habis dah. Sikit je. Okey, had laju ni 95. Kita tengok contoh 7. Pada muka surat, kalau kamu ada buku tab boleh buka buku tab. Muka surat 175. Buku tab. Muka surat 175. So, had laju kebangsaan. Okay. So, cikgu just bagi tahu je balik kalau sebab dah ada dalam buku tab kan. So, 90 km. Dia saya explain je, 90 km per jam. Dia nak tukar kepada kepada meter per second, meter per saat. So kita tukarkan saja 90 km. Yang ni baru kamu boleh tengok balik yang ini ni. Kamu ingat tak? Sentimeter kepada meter kepada kilometer. Yang ni boleh. So ini sentimeter ke meter darab kan? Darab berapa? 60. 60 ke? Meter. 100. 100. Okay. So meter kepada kilometer darab 1000. 1000. Okey, terima kasih. Kalau kat sini pun terbaliklah. Kilometer ke meter bahagi dengan 1000. Meter ke sentimeter bahagi dengan 100. Jadi nak tukarkan kepada ni kan. Jadi kita pun darablah. 90 darab dia nak kepada meter. Kilometer, meter. Jadi kita pun darab. Kilometer kepada meter bahagi. Sekejap cikgu tengok. Kenapa mesti darab? Siapa faham tak kenapa? Cikgu tengok kenapa dia buat darab dalam buku tab ni. 90 darab 1000 meter. Kenapa bukan bahagi? Kamu faham tak kenapa? Cikgu Azira? Sebab dia nak dapatkan 1 kilometer tu berapa, so kena darab 1000 meter dulu. Okey, bagus. Itu yang cikgu nak tahu. Terima kasih. Siapa yang bagi tahu tu? Saya. Saya tu siapa saya tu? Wafi. Wafi. Okey, terima kasih Wafi. Pandai Wafi. So 90 km dalam meter berapa? Kita pun buatlah darab dengan 1000 meter. Kan? Okey. Dan dalam jam, dia nak jam kan? Dia nak dalam bentuk kan 90 per 1 lah. 90 per 1. Okey, ni kena wujudkan dia. 90 jam darab dengan kepada saat adalah 3600. Okey. 3600 saat. Sama dengan tekan saja kalkulator 90,000 123 bahagi dengan satu ni adalah 3600. Jadi kamu dapatlah ini meter saat. So dapatlah dia 25 meter per saat. Okey, boleh potong-potong tekan kalkulator. Sorry. Okay, yang ni cikgu tak pergi go dive lah. Kalau kamu tak faham nanti PM cikgu lagi dalam. Sebab cikgu nak cepatkan pembelajaran. Sama juga 120 meter kepada kilometer per minit ni. Okay, cikgu kamu boleh tengok contoh dekat bab 8 tu lah. Contoh 8 dalam buku surat 175 juga. Nanti tengok balik. Tak faham boleh PM cikgu explain. Sebab kita nak cepatkan masa. Okay, masuk pula sekarang 9.1.3 laju purata.
Okey, laju purata tengok. Tengok situasi dulu. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Ini perkara barulah. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi masa. Macam cikgu tunjuk ke atas tadi, apa yang kita belajar hari ini adalah, tengok kan kat sini, laju pecutan kan. Kita dah belajar tadi laju sama dengan jarak bahagi masa. Ni kita nak tengok laju purata jumlah jarak bahagi masa. So ini adalah formula kedua yang kamu jumpa, iaitu laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So tengoklah contoh dia, rumah Amir 9 pagi kepada sini sampai 12.15. So kita tulis dulu laju purata. Okey, jumlah jarak berapa? Agak-agak berapa? 25 tambah dengan 10 km. Jarak dia kan daripada sini sampai ke sini pada destinasi terakhir. So jumlah jarak dia 10. Tulis kat tepi ni maklumat jumlah jarak adalah 10 tambah 25 berapa? 35 km. Tulis kat sini 35 km jumlah jarak. Jumlah masa pula, tengok kat sini dia bertolak 9 pagi tapi dia sampai dekat bandar A adalah 12.15. Agak-agak macam mana kita nak kira tu? Tolak. Tolak. Tolak 9. Okey, bagus. Terima kasih. So dapat berapa? 3 jam 15 3 jam 15 minit. 3 jam 15 minit. Okey, terima kasih. Okey. So 3 jam 15 minit, kita nak tulis kat sini 3 jam 15 minit dekat formula ni. Maknanya kamu kena tukarkan minit ni, 15 minit ni kepada jam. Macam mana? Jumlah masa. Okey, so jumlah masa ni kan kita nak tukarkan 15 minit ni kepada jam. Buatlah macam yang cikgu ajar tadi. Cikgu rasa lagi senang macam tu. So 15 minit, cikgu contoh kat atasnya. Okey, darab dengan kita nak tukar pada jam kan. So kita nak potong, letak minit kat bawah. Letak minit kat bawah, letak jam kat atas. So 1 jam 60 minit. Potong minit, boleh potong minit. So boleh tekan kalkulator, 5 darab 1 per 60 dapat berapa? 0.25. Okey, 0.25. Terima kasih Fawaz dan seorang lagi cikgu tak kenal. Okey, so dapatlah 0.25 jam. So 3 jam tambah 0.25 dapatlah 3.25 jam. Jadi dia berada di dalam satu unit saja. So jumlah masa kita 3.25 jam, masukkan kat sini 3.25 jam. Okey, boleh dapat tak? 35 bahagi 3.25 dapat berapa? 10.76. 10.369. Terima kasih. So kamu dapat 10.369. Boleh potong tak unit? Tak boleh. Tengok sini kilometer, sini jam. Bila tak boleh kita buat je lah kilometer per dengan jam. Betul tak laju dalam bentuk unit macam ni? Kilometer per jam? Betul. So dapatlah kita punya laju purata 10.369 km per jam. Jadi cuba kamu bayangkan kalau kamu tak tukar 15 minit ni kepada jam, tak kesusah kalau kamu buat 35 bahagi dengan sini kilometer 3 jam 15 minit. Tak kepelik macam mana kita nak potong, nak kena bahagi, susah. Jadi nak tak nak kamu kena tukar 15 minit ni dalam bentuk jam. So kita boleh buang minit ni dalam bentuk jam terus. Terus kepada tukar bentuk jam. Okey, faham tak sampai sini? Faham. Faham. Okey. So, yang tak faham kalau malu nak tanya tak apa. Nanti kamu boleh PM cikgu cuba explain kalau cikgu sempat. So, habislah apa yang kita belajar hari ni. Kita hanya ambil masa dalam 40 minit. So, kamu ada masa 20 minit lagi untuk buat latihan. Apa yang telah kita pelajari hari ni, macam cikgu conclude sikit. Ke ada yang nak conclude? Ada yang berani tak nak conclude? Nak buat conclusion. Okey. Tak apa cikgu explain. Cikgu tak nak ambil masa lama.
Okey, so ini yang kita belajar hari ni 9.0 bab 9 adalah laju dan pecutan. Okey, ni salin tau dalam buku nota. Sama je kalau kamu dah salin kat atas, jangan salin kat bawah lah. Salin dalam buku nota. Okey. Okey, dalam bab 9 ni kita belajar 9.1 adalah laju. Ada yang baru nak masuk? Lewatnya. Tertinggal dah. Okey, Azwa. Azwa Wa'id ni rasanya kelas cikgu ni Azwa Wa'id ni. Okey, tak apa. Okey, jadi hari ni 9.1 dan 9.2. Tapi untuk kelas hari ni kita hanya belajar 9.1 saja. Kelas seterusnya kita akan belajar 9.2. Okey, 9.1 kita belajar itu apa itu laju. Apa itu definisi dia. Siapa ingat definisi laju ni apa? Mesti tak sempat salin dah ni. Okey, tak apa. Definisi laju ni adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini je. Bagi tahu je balik dalam bentuk perkataan ni dia punya formula dia. Laju sama dengan jarak bahagi masa. And then kita belajarlah macam mana nak tukar unit, apa benda semua tu, unit masa kan, minit kepada jam, kan. Minit kepada jam. Cikgu buat conclusion ni. Lepas tu jarak pun kita belajar macam mana nak tukarkan meter kepada kilometer. Kena tengok balik yang kat sini. And then lepas kita dah belajar laju sama dengan jarak dengan bahagi masa, kita belajar juga dekat sini, cikgu ada buat tambahan sikit. Kita belajar tentang apa yang HP kedua tadi? Siapa ingat? HP 2 tadi. Kita belajar Laju seragam dan laju tak seragam. Okey, terima kasih. Betul, laju seragam dan laju tak seragam. Okey, kalau kamu tak ingat yang guli tu, ingatlah yang cikgu bagi tahu. Pertandingan 4x100. Untuk tim A, kamu buat 100, 100, 100. Kedudukan dah betul. Tapi untuk tim B, kamu buat sini 100, sini 200 meter, sini 50 meter. Yang ketiga tu 50 meter. Memang tak seragam lah. Memang takkan menang lah yang tim B tu. Kecuali tim B tu memang yang bahagian jauh tu dia letak sprinter. Yang memang lari kecut lah. Mungkin akan dapat menang. Tapi yang laju seragam ni, dia memang potensi dia akan lagi tinggi untuk menang. Sebab laju seragam, dia punya kedudukan adalah sama. Okay, itulah situasi dia. And then last kali kita belajar tentang laju purata. Laju purata ni sama juga sebenarnya macam macam formula laju ni. Cuma dia ada jumlah jarak dengan jumlah masa. Okay, ibaratnya kamu raya boleh balik kampung. Kalau ada yang boleh balik kampung kan. Jadi kamu nak tahu laju purata ayah drive ni mana. Kan ada jumlah jarak ni ayah kadang-kadang sebelum bertolak tu daripada rumah. Ayah pergi R&A dulu. Lepas R&A ayah berhenti kedai makan. Lepas berhenti kedai makan ayah pergi isi minyak. Dah sampailah dekat rumah tu. Jadi nak tahu jumlah laju purata tu kamu kena tambah dulu. Daripada rumah, tambah pergi dekat R&R, pergi dekat isi minyak, pergi tandas, pergi solat, sampailah berhenti sampai rumah atuk. Jadi kamu kena tambah semua jarak tu. Bagi dengan masa daripada rumah ayah bertolak pukul 9 pagi sampai rumah atuk pukul 5 petang. Jadi berapa lama? Kamu pun tolak. So bolehlah bila jumlah jarak tu bahagi dengan jumlah masa, dapatlah laju purata ayah drive daripada rumah sampai ke rumah atuk. Berapa laju purata yang bawa. Macam tu. So itu saja yang kita belajar hari ini.